Selamat pagi dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi di ruang bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan sudah pasti kita masih lagi akan menumpukan perhatian kita kepada wabak COVID-19 dan topik yang kita pilih hari ini ialah COVID-19 gemuruh dan panik lebih cepat merebak. Satu aspek yang mungkin tidak diberi perhatian yang serius oleh banyak pihak. Kerana seperti mana yang semua sudah maklum sejak meningkatnya kes jangkitan COVID-19 di Malaysia ini, tidak dapat dinafikan tahap kesihatan mental rakyat pelbagai lapisan juga sebenarnya turut menerima kesan. Baiklah, ada dua tetamu di talian kita hari ini, jadi mungkin kita boleh sembang-sembang bersama dengan tetamu kita untuk lebih mendalam lagi tentang topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Baiklah. Dua tetamu yang pertama yang akan kita hubungi di talian ialah yang berbahagia Dr. Nur Ashikin Ibrahim. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam sektor kesihatan mental di bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Terima kasih juga kerana sudi menghubungi saya kat talian ni. Tak boleh berjumpa kita. Betul. Baik, kita memilih satu topik yang mungkin bagi pandangan umum tidak diberi perhatian yang serius, iaitu gemuruh dan panik lebih cepat merebak. Jadi daripada pandangan doktor sendiri, apa yang kita maksudkan dengan gemuruh dan panik itu mungkin akan lebih cepat merebaknya COVID-19 ini, dok? Ya. Saya rasa sebab kebelakangan ini masa mula-mula awal kita terlibat dalam bila kita dilanda seluruh dunia dilanda oleh wabak COVID-19 ni. Ya. Apa yang berlaku adalah mula-mula lebih kepada bagaimana seorang itu nak dijangkiti kan. Jadi kerisauan tu ada. Jadi apabila kita telah kerajaan mengeluarkan perintah larangan arahan pergerakan ni, kawalan pergerakan. Ya. Jadi mungkin ramai duduk kat rumah, terutama bila dia akan mengalami kesan emosi ini yang kita jangka apabila berlaku dalam keadaan yang kita namakan wabak ataupun krisis. Ya. Jadi gemuruh dan panik, dia rasa panik, dia rasa risau, dan akibat daripada itu ada separuh-separuh tu juga menunjukkan orang kata reaksi apa yang kita panggil kalau bahasa Inggeris ni anxiety, yang iaitu satu tanda selain daripada stres lah yang boleh orang kata memudaratkan kesihatan. Itu yang paling penting sebab reaksi dari segi panik gemuruh ni ataupun rasa resah gelisah ni dan menyebabkan panik, kita boleh jangka sebab ia akan berlaku, tetapi jika dia lebih kepada orang kata terlalu banyak, dia akan menyebabkan memudaratkan kesihatan seseorang tu. Satu aspek yang saya nak kongsi bersama dengan doktor lah. Bila kita bercakap, saya dengar suara tu. Bila kita bercakap tentang panik, rasa panik itu sendiri, doktor ya. Kalau kita melihat tentang peningkatan kes yang berlaku bila kita bercakap tentang COVID-19, hari ini saja kes terbaru 212 menjadikan keseluruhan penambahan menjadikan keseluruhannya dah pun 1345 kes dan setakat ini sudah pun 14 kematian yang dicatatkan. Jadi tidakkah ini yang sebenarnya memberi satu perasaan bimbang, satu perasaan gemuruh dan juga perasaan panik sebenarnya kepada rakyat kita, dan apa yang perlu mereka lakukan sekarang ini? Ya. Okey. Pertamanya saya rasa satu adalah perasaan panik tu memang, perasaan gemuruh ataupun perasaan rasa bimbang tu memang dirasai, semua dirasai oleh rakyat Malaysia, tak kira sama ada di rumah dan tambah lagi kepada barisan hadapan ni yang terdedah apabila kita buat saringan, menjaga pesakit di ward, di makmal terutamanya yang kita nak pastikan jangkitan itu kepada seseorang dan sebagainya. Tetapi yang boleh kita lakukan sekarang adalah kita mendengar arahan kerajaan dan kita seboleh-bolehnya kita kalau kita bila kita lihat, jangan terlalu
menumpukan perhatian untuk mendengar berita-berita yang tular ni. Contohnya macam tadi saya dapat video yang menyebabkan orang panik bila dia kata video tu menunjukkan individu mengatakan kita akan masuk lagi rakyatlah. Video tu yang sebenarnya video dah lama tapi ditularkan. Jadi dia membuatkan orang lebih panik. Satu, kalau boleh kita jangan berada di media sosial untuk waktu yang lama dalam satu hari. Sebab apabila kita duduk, itu satu. Dua, apabila kita panik, kita cuba buat bukan kata senaman tetapi teknik relaksasi. Maksudnya kita cuba bernafas perlahan-lahan sebelum kita, daripada kita macam nanti akan menunjukkan reaksi telefon sana telefon sini dan tularkan video dan sebagainya, ataupun tularkan gambar ataupun maklumat-maklumat yang tidak sahih kita kongsikan. Jadi itu menambahkan gemuruh dan panik kepada seseorang. Jadi kalau boleh kita buat sesuatu yang lebih menenangkan, seperti menarik nafas dalam-dalam kita buat exercise apa yang kita panggil sebagai senaman relaksasi. Sebab kita sekarang ni kebanyakan akan berada di rumah. Jadi bila di rumah dia ada masa banyak untuk nak melihat kepada social media, semuanya di hujung jari Jadi saya ingin orang kata menyerulah supaya ambil tindakan untuk mengawal kita punya perasaan bimbang. Perasaan bimbang tu memang kita ada, tetapi jangan sampai kepada panik sampai membeli. Macam hari itulah kita bila apa-apa announce, semua orang dah pergi ke pasar raya berpusu-pusu dan menjadikan satu keadaan panik sebab barang tak ada, dia kata kan, dan membeli banyak-banyak, macam bila dia ambil sardin tu ambil sampai 10 macam tu lah. Itu menyebabkan panik. Jadi first of all saya rasa that is something that rakyat perlu kena lakukan. Lepas tu boleh buat juga aktiviti-aktiviti lain yang menenangkan di rumah, seperti melukis ke buat sesuatu yang mencari hobi baru bersama keluarga jadi itu boleh menenangkan kita kalau kita berasa panik dan sebagainya. Dan jaga kesihatan, makan dengan secara sihat dan berjadual. Kalau boleh, kadang-kadang bila kita rasa panik, kita rasa gemuruh, kita tak nak makan jadi itu semua memudaratkan kesihatan. Yang paling penting adalah menjaga diri dan menjaga ahli keluarga, dan juga of course kita berhubung dengan ahli-ahli keluarga yang mungkin tidak berada bersama kita dalam masa kita berada di rumah untuk memenuhi larangan arahan pergerakan ini. Jadi itu adalah satunya. Dan lagi satu saya nak bukan kata pesan lah, tetapi saya nak berkongsi bahawa ada juga di antara kita di rumah ni yang memang ada menjaga individu ataupun ahli keluarga yang memang ada masalah kesihatan mental seperti anxiety disorder yang memang orang kata dalam rawatan. Jadi ini juga adalah satu perkara yang kita perlu ambil perhatian, bahawa kita perlu membantu untuk menjaga ahli-ahli keluarga kita, kerana dalam keadaan ini ahli keluarga yang mengalami gangguan mental ini yang mungkin dalam rawatan perlu dijaga oleh ahli keluarga mereka yang lain. Okey, jadi dari segi makan ubat dan sebagainya. Satu lagi doktor, bila doktor sentuh persoalan itu, ini pun menarik. Ada juga individu keluarga yang terpaksa menjaga orang tua mereka, ada juga yang mungkin anak-anak mereka, ada juga yang mungkin mengalami penyakit kronik dan yang berisiko tinggi dan sebagainya. Apa yang harus mereka apa pendekatan yang harus mereka lakukan sebenarnya, Dok? Satu pendekatannya, bila kita menjaga seseorang yang ada penyakit tak kira sama ada anak ataupun ibu bapa jadi kita kena bersedia dari segi orang kata ubat-ubatan mesti mencukupi dan sebagainya. Pastikan pemakanan mereka dijaga, sebab di dalam keadaan ni mungkin kadang-kadang apa-apa yang mereka ada tu memerlukan pemakanan yang special. Contohnya apabila dia menjaga penyakit kronik yang kena buat dialisis, perkara-perkara itu semua perlu dilakukan. Dan sekiranya katakan perlu tahu di mana untuk mendapatkan bantuan sekiranya ada keperluan untuk mendapatkan bantuan. Contohnya
katakanlah tak ada transport, dia mesti tahulah macam mana nak dapatkan Grab. Dalam keadaan terdesak dan berkeperluan, perlu pergi ke hospital ataupun pergi ke klinik. Kalau katakan memang ubat dah habis, perlu dapatkan. Jangan tunggu sampai ubat habis, sampai dah tak ada 2-3 hari tak makan dan sebagainya. Dan cuba orang kata berinteraksi dengan mereka, sebab orang-orang yang sakit ini pun yang berada dalam keadaan orang kata penyakit-penyakit kronik, tak kira apa jenis penyakit, mereka juga memerlukan perhatian dari segi kita mesti ahli keluarga perlu bersembang dan orang kata sembang santai, beri sedikit maklumat tentang apa yang berlaku. Jangan biarkan mereka mentang-mentang mereka ingat sakit, jangan biarkan mereka tidak tahu apa yang berlaku di luar itu. Dan practice most important thing adalah, saya ulangkan sekali lagi social distancing untuk mereka yang berada di rumah. Kalau katakan dia ada gejala, yang sihat ni tolonglah pakai mask, tolong pakai mask sekiranya dia bergejala, dan pastikan basuh tangan dengan seraplah, dengan sabun, dengan cara basuh tangan yang betul. Sebab apabila kita handle mereka yang ada penyakit lain ataupun penyakit yang kronik, contohnya seperti mereka yang ada dialisis, mereka yang ada masalah-masalah kecil lain, kencing manis dan sebagainya. These are the people yang vulnerable, mereka yang ada penyakit-penyakit kronik ini. Jadi kita tak nak walaupun mungkin bukan COVID, tapi masalah-masalah lain melanda mereka yang berisiko ini. Itu important lah. Saya nak pesan di situlah. Jadi jaga ahli keluarga, jaga diri kita, make sure kita frequent personal hygiene, makan secara sihat, lakukan sedikit senaman ringan ataupun sedikit exercise, boleh buka YouTube bercakap bersama ahli keluarga. Ini semua insya-Allah boleh mengurangkan perasaan bimbang yang kita alami sekarang, dan dapatkan informasi yang sahih daripada sumber yang sahih. Betul. Sama ada Facebook KKM atau Instagram CPRC ataupun laman web KKM, dan dengar ikuti perkembangan. Saya rasa Astro Awani yang saya ikut juga ni. Yang selalunya, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Banyak sangat saya cakap. Tak apa. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nor Ashikin. Sayang sekali. Masa mencemburui kita sebenarnya. Dan insya-Allah mungkin terima kasih kerana hubungi saya. Mungkin di masa-masa yang akan datang kita sembang-sembang lagi tentang isu ini doktor kerana ini merupakan satu isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada masyarakat, kepada rakyat Malaysia yang sekarang ini sebenarnya sedang menghadapi satu situasi yang cukup genting menghadapi wabak penyakit COVID-19 ini. Baik, kita berehat dulu buat seketika, kembali semula sebentar saja lagi live dan eksklusif ruang bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya Bernama TV. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini Bernama TV. Gemuruh dan panik lebih cepat merebak. Itu yang kita pilih isu hari ini berkaitan dengan COVID-19. Baik, kita ada seorang lagi tetamu di talian kita sekarang ini. Terima kasih kepada Puan Nurhaida Asma Muhammad Hashim, iaitu pegawai psikologi di Unit Kesihatan Mental Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam Cik Syakawi. Puan sihat Baik, alhamdulillah. Cik Syakawi macam mana? Sihat? Sihat, alhamdulillah setakat ini. Baik, Puan, tadi pun kita sembang bersama dengan Dr. Ashikin. Sekarang ini dah dapat pandangan Puan jugalah. Kita bercakap tentang psikologi. Ini pun penting Puan kita sebenarnya ingin melahirkan golongan rakyat Malaysia yang mempunyai pemikiran yang sehat sebenarnya, walaupun kita menghadapi situasi yang agak cemas dan genting ini. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia sekarang ini, Nurhaida? Okey, so kalau kita tengok dalam situasi sekarang ni memang bukan sahaja gejala dari segi orang risau berkenaan dengan COVID. Ya. Tapi panik pun adalah salah satu gejala yang
seolah-olah menyerang rakyat Malaysia sekarang ni. Betul. Kalau kata kita tengok simptom, panik, buat pembelian, panik dalam membuat tindakan, kan? Ada yang sampai mengalami perubahan-perubahan emosi ataupun psikologi ni hingga hilang selera makan, letih, lesu, cepat marah dekat rumah, kan? Hilang fokus, lupa. Tu yang beberapa kita kata simptom-simptom ataupun keadaan-keadaan yang berlaku apabila seseorang dari segi emosinya dan mentalnya terjejas. Kalau ini belum sakit mentalnya, belum sakit mental. Tapi keadaan tu terjejas dengan persekitaran yang berlaku, memberi impak dan kesan kepada kehidupan dia lah, kepada pemikiran dia. Okey, kalau kita lihat tadi pun disebut sebentar lalu oleh Dr. Nor Ashikin sendiri, mainan dalam media sosial sendiri yang diviralkan, macam-macam berita yang tidak sahih dan sebagainya. Apakah ini sebenarnya dari segi psikologinya juga akan memberi kesan kepada pemikiran rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang mungkin silakan. Memang sudah pasti memang akan memberi kesan yang kita kata negatif lah. Boleh menggugat kesejahteraan emosi seseorang tu. Sebab media ni di era sekarang ni di kita kata dunia sekarang, media sosial ni seolah-olah antara perkara penting yang menjadi pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, kan? Jadi bila media melaporkan sesuatu memang mencetuskan panik, mencetuskan kerisauan, kegelisahan di kalangan masyarakat ni memang makin hari makin tinggi. Kenapa makin hari makin tinggi? Kerana pendedahan sebab isu COVID ni pun makin meningkat, kan? Dengan kes yang makin bertambah, kematian yang makin bertambah. So individu-individu yang mempunyai tahap kesihatan mental yang rendah ataupun kurang baik ni, dia terkesan dengan keadaan tu, menyebabkan beberapa simptom-simptom lain yang boleh mengganggu kehidupan dia hingga hilang fokus tadi, macam saya cakap tadi. Dia develop dia punya psikosomatik simptom, daripada stres, daripada panik tu. Okey, dalam menghadapi situasi seperti inilah selalu orang sebut Nur Haida, kita memerlukan badan yang sihat, tubuh yang kuat dan sebagainya. Tetapi ramai yang lupa bahawa kekuatan mental itu juga sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting dalam memberikan kekuatan kepada kita secara keseluruhannya untuk menghadapi apa saja situasi. Komen Puan? Betul. Okey, kesihatan mental yang baik, dia datang daripada kesihatan fizikal yang baik juga. Jadi kedua-dua ni dia saling berkait. So untuk dapatkan kesihatan fizikal yang baik, kena ada mental yang baik juga. Okey, saya bagi contoh lah. Seseorang yang ada penyakit-penyakit tertentu, bila keadaan mental baik, stabil, proses pemulihan kepada penyakit fizikal tu sebenarnya lebih baik berbanding orang yang kurang keadaan mental ni. Kesihatan mental ni. Dari segi pemakanan juga Nur Haida, apakah itu akan memberikan ataupun membantu sebenarnya untuk mengukuhkan kekuatan mental seseorang? Ya, saya yakin pemakanan pun memang salah satu perkara yang penting dalam pastikan kesihatan mental yang baik. Pemakanan yang baik, sebab makanan ni dia mengimbangi kita punya neurotransmitter pada otak. Betul. Jadi contohnya kalau kita ambil omega 3, kita ambil magnesium, B6, B12, so makanan-makanan seperti yang zat-zat ni dia membantu kita untuk seimbangkan tahap neurotransmitter otak kita. Buatkan kita lebih tenang, kita lagi relax, lebih boleh fokus, boleh menakul dengan baik dan sebagainya lah.
Okey, cuba kita sentuh satu lagi golongan. Ini pun tadi dibangkitkan juga oleh Dr. Nor Ashikin lah. Ini berkaitan dengan frontliner lah, doktor, jururawat yang bertugas bertungkus lumus sekarang ini untuk menghadapi cabaran COVID-19 ini. Jadi apakah bagi pihak Puan sendiri melihat bahawa mereka juga sebenarnya perlu diberi pendidikan psikologi yang cukup kuat sebenarnya dalam usaha untuk memantapkan lagi dan tidak melemahkan semangat mereka untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Ya, betul. Kami di unit mental health, kesihatan memang berusaha untuk membantu menyampaikan mesej untuk meningkatkan tahap kesihatan mental dia. Jadi setiap negeri kita ada pegawai perubatan yang menjaga bahagian kawalan penyakit ini, fokus kepada kesihatan mental untuk menilai, membuat saringan dan memberi PSA ataupun psychology first aid kepada frontliner kita di seluruh Malaysia. Jadi ini satu usaha yang berterusan dan memang satu komitmen yang sangat tinggi yang kami berikan untuk membantu frontliner Kementerian Kesihatan di seluruh Malaysia. Okey, akhir sekali Puan, barangkali nasihat Puan jugalah ataupun bagaimana sebenarnya cara ataupun amalan terbaiklah untuk mengatasi tekanan dalam situasi sekarang ini, Puan. Okey, yang pertama sekali penuhi keperluan fisiologi diri. Okey. Maksudnya cuba cari ruang atau masa untuk makan. Yang pertamanya, kalau makan pun badan lemah kan, ambil sedikit masa untuk rehat. Kalau kata 16 jam, 18 jam bekerja tu, perlu juga cari ruang masa untuk berehat. Okay. Waktu untuk beribadat, itu lebih kepada fizikal lah. Di samping tu, beberapa teknik relaksasi yang boleh, kebanyakan frontliner ni mereka tahu teknik relaksasi. Cuma masa sahaja yang kadang-kadang buatkan terleka ataupun tak amalkan teknik-teknik tu. Okey, itu saja Puan ya. Ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nurhaidah Asma Muhammad Hashim kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan ini juga satu lagi perkara yang dibangkitkan, dan kita harap rakyat Malaysia yang mengikuti program ini mungkin mendapat beberapa pandangan ataupun nasihat yang telah pun dilontarkan oleh Dr. Nor Ashikin dan juga Nurhaidah Asma Muhammad Hashim dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan satu isu yang cukup penting yang saya kira dibangkitkan oleh kedua-dua tetamu kita tadi ialah tentang apa yang kita sebut sebagai mainan dalam media sosial yang begitu meluas, kadang-kadang berita-berita yang tidak sahih. Jadi kepada anda sekali lagi saya ingatkan bahawa sekiranya anda ingin mendapatkan berita-berita yang sahih, tepat dan terkini, jangan lupa sentiasa bersama kami di Bernama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.